Assalamualaikum Tavita Bantang, saya Hikmah Juni. Langkah keselamatan akan diambil untuk mengelak tragedi di Jeti Feri di Sarawak berulang. Semua laluan khas di Jeti bagi kenderaan menaiki atau turun dari feri di Sarawak akan dilengkapi dengan palang penghadang yang kokoh pada bahagian tepinya berkuat kuasa serta-merta bagi mengelak kejadian kenderaan terjatuh ke dalam sungai seperti yang berlaku semalam berulang. Dalam tragedi itu, 9 orang termasuk seorang bayi dan kanak-kanak lelaki maut selepas sebuah kenderaan pacuan 4 roda terjatuh ke dalam sungai Batang Lupar di Jeti Feri Triso, kira-kira 120 km dari Kuching semasa mahu menaiki feri. Timbalan Ketua Menteri 2 Sarawak, Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak berkata, Jabatan Kerja Raya Negeri telah diarahkan untuk mula membina penghadang itu dengan segera. James berkata demikian semasa melawat lokasi insiden berkenaan siang tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 3 petang semalam, 9 orang termasuk bayi berumur 4 bulan maut apabila kenderaan yang dinaiki hilang kawalan dan jatuh ke dalam sungai di jeti berkenaan. Mereka terdiri daripada pemandu Ronani Ting, 33, penumpang Siti Aisyah Abdullah, 36, Nur Syuhada Muhammad, 16, Khairunisa Muhammad, 14, dan Elvin Fang, 12, Wallace Pang, 7, Muhammad Aiman Muhammad Hamdan, 7, Muhammad Mustaqim Muhammad Hamdan, 5, dan Muhammad Ahmad Muhammad Hamdan yang berumur 4 bulan. Bermula semalam, Jabatan Kesihatan Labuan mewajibkan semua pengembara menyerahkan keputusan negatif ujian antigen rapid test kit RTKAG atau tindak balas berantai polimeris PCR COVID-19 sebelum memasuki Pulau Bebas Cukai itu. Pengarahnya, Dr. Ismuni Bohari berkata, peraturan baru itu terpakai kepada semua pengunjung dan pengembara di seluruh Malaysia yang memasuki pulau tersebut melalui Terminal Feri Labuan serta lapangan terbang Labuan. Peraturan lebih ketat terpaksa dikuatkuasakan susulan peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini. Dr. Ismuni berkata, seramai 12 penumpang yang tiba di lapangan terbang Labuan pada 31 Disember lalu telah diuji positif virus itu. Sebelum ini, pengembara rakyat Malaysia dari luar Labuan boleh menjalani ujian saringan itu sama ada di lapangan terbang Labuan atau Terminal Feri Roro Labuan dengan bayaran minimum RM61. Dr. Ismuni berkata peraturan itu sama seperti apa yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Sehingga semalam, Labuan mencatatkan kumulatif 1,701 kes COVID-19 dengan 4 kluster aktif, iaitu kluster Hujung Pasir, kluster J Bandar, kluster Titian dan kluster Sagoking. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat dengan 259 kes dilaporkan hari ini berbanding 254 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 37,553 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masri Manjun berkata 1 kes kematian dan 1 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu dilaporkan di Sandakan. Kluster baru itu
direkodkan di Tambunan, iaitu kluster Batu Lapan yang mencatatkan 52 kes positif setakat ini. Kluster Batu Lapan dikesan berpunca dari aktiviti sosial iaitu menuai padi dan sambutan Christmas. Kluster ini turut mencatatkan kes di daerah Ranau 3 kes dan Kota Blud 2 kes. 281 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,720 pesakit sedang menerima rawatan. 310,132 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. 2 lelaki maut apabila kenderaan dinaiki hilang kawalan lalu terbabas dan merempuh tiang jejambat di Jalan Kepayan berhampiran aeroport di Kota Kinabalu petang semalam. Kenderaan tersebut dipercayai dipandu laju dalam keadaan hujan lebat hingga menyebabkan kemalangan itu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata, kejadian jam 5 petang itu menyebabkan mangsa Muhammad Iqbal Doi, 36, dan bapa mentuanya Makin Bali, 50-an, meninggal dunia di lokasi kejadian. Beliau berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa menaiki pacuan 4 roda Isuzu D-Max dari Putatan menuju ke Kota Kinabalu untuk menghantar kenderaan pacuan 4 roda tersebut kepada pemiliknya yang merupakan kenalan keluarga mangsa. Bagaimanapun, ketika dalam perjalanan, pemandu kereta dipercayai gagal mengawal kenderaan yang dipandu laju sehingga terbabas dan merempuh tiang jejambat. Kedua-dua mangsa tersepit dan polis terpaksa mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk membantu mengeluarkan mangsa. Menurutnya, kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian kepala dan badan oleh pegawai perubatan Hospital Queen Elizabeth. Habibi berkata, pemandu tidak disyaki mabuk. Bagaimanapun, sampel darah sudah diambil untuk analisis alkohol dan dadah di Jabatan Kimia. Katanya, siasatan lanjut masih diteruskan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Peristiwa ini boleh dijadikan iktibar kepada ibu bapa agar mengawasi pergerakan anak-anak mereka. Misteri kanak-kanak lelaki bermain basikal seorang diri di Kampung Pasir Putih, Putatan pada jam 3 pagi yang tular di laman media sosial akhirnya terjawab. Kanak-kanak itu difahamkan mengidap autism dan keluar bermain basikal berhampiran dengan rumahnya tanpa pengetahuan ibunya. Aksi kanak-kanak itu direkam oleh pengguna jalan raya yang kebetulan memandu kenderaan melalui jalan tersebut. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputy Superintendent Muhammad Haris Ibrahim mengesahkan kejadian itu berlaku pada 30 Disember lalu di Simpang Kampung Pasir Putih, Putatan. Muhammad Haris berkata pihaknya menerima laporan itu daripada orang awam yang datang ke balai. Sebaik menerima laporan itu, anggota polis bertugas terus ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi berkenaan, anggota polis menemui kanak-kanak itu dan dibawa ke Balai Polis Putatan dalam keadaan selamat. Ibu kanak-kanak ini datang ke balai bagi memaklumkan ketiadaan anaknya di rumah. Kanak-kanak itu kemudian dibawa pulang oleh ibunya ke rumah mereka yang terletak di Kampung Pasir Putih. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu yang dibuktikan seorang gadis yang bekerja memunggah buah kelapa sawit di Keningau. Kata orang, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kelibat seorang gadis jelita yang bekerja memunggah buah kelapa sawit di Keningau mencuri perhatian netizen.
Rachel Alexa Sadi, 20 dari Bingkor, membuktikan golongan Hawa juga mampu menyempurnakan kerja berat asalkan berani mencuba, ada kemahuan dan tidak memudaratkan diri. Katanya tiada yang mustahil dan terpulang kepada diri sendiri sama ada mahu melakukannya atau tidak. Rachel melakukan pekerjaan itu untuk membantu ayahnya di ladang kelapa sawit. Dia melakukan pekerjaan itu kerana tidak mahu membuang masa dengan hanya duduk di rumah selepas menamatkan pengajian di Selangor untuk menjadi seorang pramugari. Saya Hikmah Juni, Konsepatan.